Selamat sejahtera. So kita sambung. Topik hari ini unit 9. Tingkatan 4. Nampak unit 9 tingkatan 4. Perpaduan masyarakat asas kemakmuran negara. Perpaduan masyarakat asas kemakmuran negara. Nampak tu? Topik ini not so difficult lah. It's easy. Nampak topik yang senang, perpaduan. And last year tak ada soalan berkaitan dengan perpaduan. So this year might be like akan jadi bahagian yang penting lah. Understand? For this year. Last year tak ada soalan berkaitan dengan perpaduan. Nothing much there inside the paper. Understand? So beri perhatian. So as usual, kita ada senarai nilai yang mereka cadangkan, cadangan nilai. Benda ini senang, cadangan nilai itu. Understand? You boleh nampak bila kaum, pelbagai kaum means kita nak hidup bersatu padu lah. Understand? Perpaduan. Nampak tu. So kita mesti ada nilai toleransi. So nilai toleransi adalah untuk perpaduan. Dan selain daripada itu kita kena kerjasama dengan kaum-kaum lain. Understand? Dan kita mesti menolong antara satu sama lain. So kita ada baik hati dan kita kena respect each other lah. Understand? Nilai hormat dan of course kasih sayang as well. Kita mesti menyayangilah manusia lain lah. Tak kira dia kaum apa. Understand? Nampak tu. So easy nilai, nilai toleransi, kerjasama, baik hati, hormat dan kasih sayang. Understand? Nampak? Next. Dalam topik ini kita ada contoh amalan perpaduan. Contoh. So when it comes to contoh, mereka bagi lebih kurang 6 aspek contoh. Contoh amalan perpaduan. How we practice lah perpaduan itu, contoh amalan itu, tapi dia bagi mengikut aspek. Understand? Dan dia ada huraian dan penerangan dia lah. Understand? So we go for the first aspect lah. First aspek itu adalah aspek keselamatan penduduk. Understand? Aspek keselamatan penduduk. So apa kita buat adalah aspek keselamatan penduduk lah. Kamu tinggal di satu kawasan perumahan, housing area. Understand? Your housing area lah, kawasan perumahan tu. Kamu boleh buat rondaan di kawasan kediaman, rondaan. So normally yang ini yang sangat famous yang kamu tahu adalah kita gunakan konsep apa tu, rukun tetangga. Satu pertubuhan rukun tetangga. Nanti kita akan belajar tentang ini. Apa itu rukun tetangga? Nampak tu. Rukun tetangga, apa peranan dia? Understand? Lepas itu kita boleh wujudkan komunikasi melalui penggunaan aplikasi media sosial lah. Like among penduduk kawasan perumahan kita, tempat kediaman kita lah, kawasan kediaman kita. So kita boleh wujudkan WhatsApp. Masukkan nombor lah semua orang dekat sana untuk berkomunikasi lah. Understand? Atau you can use Telegram as well. Nampak tu So mungkin you kata taman wawasan, let's say lah, taman wawasan 1. So penduduk dekat sana semua, you ada WhatsApp group lah atau Telegram. Understand? So kamu mewujudkan komunikasi melalui penggunaan aplikasi media sosial. So you know lah. Understand? Ini boleh diwujudkan. Understand? Ini untuk aspek keselamatan penduduk. Dan selain daripada itu, contoh amalan perpaduan lagi adalah melalui aktiviti patriotik. Aktiviti patriotik means kita melibatkan diri dalam sambutan kemerdekaan lah. So benda ini ada dalam sekolah, sambutan kemerdekaan bulan Ogos. Normally kita ada sambutan kemerdekaan dan diikuti dengan perayaan Hari Malaysia. Nampak tu? So kita melibatkan diri dalam sambutan kemerdekaan pelbagai kaum.
Dan kadang-kadang ada presentation persembahan kebudayaan semua kaum utama dalam Malaysia, Melayu, Cina, India, all that lah. Understand? Ada tarian dan sebagainya. Understand? Ini semua akan memupuk perpaduan. Dan kita mengibarkan, sama-sama mengibarkan jalur gemilang. Understand? Semua tu. Dan kita kena hiasi kelas dan sebagainya. Nampak? So, pelbagai murid daripada pelbagai keturunan buat sama. Pelbagai kaum turut serta samalah. Buat decoration and all that. Itu memupuk perpaduan lah. Dan melalui aktiviti sukan means, kita mesti mau menyokong pasukan negara. Kita menyokong pasukan negara. Understand? Of course, kita menyokong pasukan luar negara pun ada lah. Understand? My favorite pasukan and all that. Understand? Tapi kita masih lagi menyokong pasukan negara kita. Macam bola sepak, kita ada Harimau Malaya. Our team lah, national team lah. So, kita ada Harimau Malaya. Nampak our national team, understand? Okay, nampak. And then of course sukan juga kita melibatkan pelbagai kaum dalam sesuatu acara sukan. So maksudnya let's say dalam bola sepak kita ada orang Cina ada dalam sana dalam pasukan. Orang Melayu pun ada, orang India pun ada, orang Sabah Sarawak pun ada. Understand? Dia mesti melibatkan, kalau boleh melibatkan pelbagai kaum dalam sesuatu acara sukan. Boleh nampak tu. Okay, next melalui program kelestarian alam pun boleh tahu. Program like kelestarian alam means kita ada program alam sekitar lah. Azan, so pelbagai kaum join. Itu maksud dia. So benda-benda ini semua senang. Amalan perpaduan means dia melibatkan semua kaum. So kelestarian alam means kita ada aktiviti memelihara dan memulihara alam sekitar. And then kita menyertai program kelestarian alam sekitar. Kelestarian itu kamu tahu mengekalkan. So program mengekalkan alam sekitar lah. So kita ada macam kalau kamu tengok aktiviti normally yang alam sekitar itu dia ada kaitan dengan hikmat community also lah. Iaitu program like gotong royong, bersihkan taman perumahan. Azan, okey, bersihkan taman perumahan, gotong royong. Azan, okey, lepas itu dalam Malaysia kita juga bersihkan taman permainan kanak-kanak, gotong royong bersihkan all that lah. Understand? Of course yang ini adalah motif kita adalah kita nak memelihara alam sekitar lah. So kita tanam pokok, azan, all that lah. Boleh okey. So memelihara dan memelihara alam sekitar menyertai program kelestarian alam sekitar like program kitar semula dan sebagainya. Understand? A lot of program can be done. Understand? Dan dia melibatkan semua kaum, maka amalan perpaduan dapat dipupuk. Nampak? Senang saja. Dan after that kita ada majlis keramaian. Majlis keramaian ini ada banyak. So salah satu adalah menghadiri rumah terbuka semasa musim perayaan. So kita ada open house lah. Ini kamu tahulah. Menghadiri rumah terbuka semasa musim perayaan. Dan pada masa yang sama kita kena hormati budaya dan adat resam masyarakat Malaysia. So maksudnya kita kena respect budaya dan adat resam masyarakat Malaysia. Okey, selepas itu kita ada aktiviti sukarelawan. Aktiviti sukarelawan also. Sukarelawan ini ada banyak. So kita membantu mangsa bencana. Like banjir and all that. Like we don't see kaum. Azan, kita bantu. Dan apa yang kita nampak last banjir itu, masyarakat keturunan Sikh. Keturunan Sikh. Nampak? Sikh means kamu ingat Jaspal lah, cikgu Jaspal. Okey, nampak keturunan Sikh. Azan, okey, nampak. Di mana kamu boleh nampak lah mereka dalam dia punya tempat sembahyang itu gurdwara. So mereka masak makanan. Actually Sikh people when they come to cooking part they prefer vegetarian. Vegetarian so that everybody can eat lah. Vegetarian means hampir semua orang boleh makan vegetarian tu. Dia tak ada hukum haram halal semua tak ada dekat sana. Faham? Because vegetarian means normally adalah dia halal sebab dia tak melibatkan any unsur haiwan
dan unsur darah lah. Understand? Nampak tu. Maka okey lah. So they cook food and then they serve the mangsa banjir semua. So mereka hantar rumah ke rumah sebab you boleh nampak semasa banjir last year sangat teruk in a sense that kamu boleh nampak air sudah teruk sangat sehingga sudah naik sampai bumbung. So bawah kitchen mereka semua dinaiki air. Then banjir sampai tingkat kedua. Then some of them have to naik bumbung. Macam mana mau masak? So they stuck. So you can see there are people who bantu mangsa banjir. Nampak tu? Boleh? Okay. Then after that, melakukan aktiviti, melakukan hikmat community. Hikmat community means, always remember this. Hikmat community means it is hikmat masyarakat. Community means always remember, dia adalah masyarakat. So kita lakukan hikmat masyarakat. Hikmat masyarakat ini ada banyak. Okay. So kita boleh adakan gotong royong. Gotong royong also comes under alam sekitar as well. Dia overlapping. Lepas tu kita ada aktiviti ramah mesra. Ramah mesra ini kadang-kala kita beramah mesra dengan pemimpin kawasan kita lah, wakil rakyat kawasan kita. So kita ada aktiviti ramah mesra. Okay, dan not only that, kita juga beramah mesra dengan golongan macam kita ada rumah anak yatim dalam Malaysia. So kita ada aktiviti ramah mesra. So we go there, kita gotong royong bersihkan, dan kita serve food, makanan, kita sediakan makanan untuk rumah anak yatim. Understand? Dan bersihkan rumah mereka lah. Understand? Put a new bed sheet and all that. Understand? And and sometimes even we celebrate birthday and all that. Understand? Rumah anak yatim also got. Kita ada rumah orang tua also got. Nampak? Okay, nampak. Orang tua. All this comes under hikmat community, masyarakat. And then kita ada, of course, bantuan mangsa banjir ada ke atas tu. Plus with program saringan kesihatan also. Sebab yang ni semua kamu dah belajar ni, actually overlapping. Okay, nampak. Kita ada program saringan kesihatan. Tanpa mengira kaum lah. Zen, okay, nampak tu. Like program menderma darah and all that comes under hikmat community also. So maksudnya hikmat masyarakat. Kita panggil dia program hikmat masyarakat. Anything also, dia melibatkan pelbagai kaum, maka perpaduan. As simple as that. Nampak? Okay, done. So this is the first part lah. Maksudnya contoh amalan perpaduan. Okay, nampak? Dia boleh tanya soalan contoh selain daripada, let's say, kalau mereka tanya soalan lah, contoh selain daripada sambutan bulan kemerdekaan, let's say. Azan, itu aktiviti patriotik lah. Selain daripada itu ada banyak lagi. Kan? Azan, okay. Nampak tu. So you have to know the facts lah. Azan, fakta itu penting. Cuba ingat. Okay. Next. Peranan agensi. Peranan agensi yang memupuk semangat perpaduan. So kita ada beberapa agensi. So you got 1, boleh nampak, 2, 3 and 4. Dan huraian semua sangat detail dalam buku teks. Understand? Jangan takut lah, understand? This one all nothing lah, understand? But you must remember the agency dia. Itu a must. Understand? Okay, agency means kamu kena tahulah. It's under kementerian. A kementerian is there. Kementerian adalah agensi kerajaan lah. So under kementerian, there will be some departments. Understand? Itulah agensi kerajaan. Bawah dia ada jabatan-jabatan kan. Okay, the first one adalah kamu boleh nampak kita ada Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. So you must understand what is integrasi nasional. So I'll tell you what is integrity nasional. Apa maksud dia? Integrity lain. Nampak? Ini integrasi nasional. Understand?
Okay, so integrasi means, okay, integrasi means adalah satu proses. Okay, satu proses uh, untuk menyatu padukan. Okay, menyatu padukan pelbagai kelompok etnik. Pelbagai kelompok etnik melalui pengenalan. Okey, melalui pengenalan, melalui pengenalan satu identiti yang sama. Nampak tu? So kita menyatu padukan. Tapi yang ni integrasi nasional means dia adalah lebih kepada kita menyatu padukan pelbagai kelompok etnik dalam Malaysia melalui pengenalan satu identiti yang sama. So that means kita boleh panggil diri kita sebagai kita adalah bangsa Malaysia. Okay, bangsa Malaysia. Nampak tu? Understand? You tanya saya personally understand? Nampak tu? Benda ini hanya possible kalau dalam borang application, we have to remove the keturunan bangsa and all that. Understand? You just put warga negara sufficient enough. So always bangsa Malaysia means, kalau saya panggil diri saya adalah Malaysian Indian. Baru betul. Malaysian must come first. Then Indian. Malaysian Chinese. Malaysian Malay. Nampak, baru betul. So warga negara must come. So kalau warga negara means kita adalah satu. Bila kita kata kita keturunan, kita sudah berbeza tadi. Understand? So perbezaan itu adalah aspek kedua. Yang pertama adalah kita kena bersatu, perpaduan. Understand? So kita ada satu benda. Tapi kita tak adalah sampai macam Indonesia semua, you cannot have Indian names. Understand? You kena gunakan bahasa Indonesia. Thailand pun sama. Tak ada Indian Chinese name dah. Understand? Semua Thailand punya name. Bahasa dia. Understand? Okay, nampak tu. So kita tak adalah to that extent lah. Dalam Malaysia masih lagi kita ada kebebasan. Understand? Okay, nampak. Kita tak ada terlalu understand, tak ada. Tapi dalam hati kita mesti tahu kita adalah rakyat Malaysia. Kita adalah bangsa Malaysia. Understand? Nampak tu. Okay? Okay. Itu yang kita panggil integrasi nasional. So sebab itu, you mungkin berbeza tetapi we are together as a rakyat Malaysia. Sebab tu kita ada Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Okay. Yang ini adalah satu badan di bawah. So saya beritahu kamu, ini kamu kena tahu, pengetahuan kamu. Di bawah kementerian, so ni semua kamu kena tahulah, di bawah kementerian, so ada kementerian dalam Malaysia kita panggil Kementerian Perpaduan Negara. Kementerian Perpaduan Negara. Understand? Malaysia ni selalu tukarlah. Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional ini sometimes mereka letak di bawah Jabatan Perdana Menteri. Suddenly datang, dia wujudkan satu kementerian baru, portfolio barulah, kementerian baru. So sekarang kamu tahulah, negara kita at the moment, kamu tahulah, kita ada too much of kementerian. Seorang kata kementerian XXL. Azan, okey, nampak tu. Tapi kita kena tahu benda inilah. Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional ada di bawah Kementerian Perpaduan Negara. Dan ada satu, yang ni pun bawah tu, dan rukun negara also under this kementerian also. Rukun negara also comes under Kementerian Perpaduan, under kementerian, Kementerian Perpaduan Negara. Nampak? Under Kementerian Perpaduan Negara juga yang ini, jabatan dia.
Okey, nampak tu. Under kementerian ini, under Jabatan Integriti itu, Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional kan. Bawah dia ada rukun negara. Okey, yang ni under dis kementerian lah. Under dis jabatan kita ada rukun tetangga iaitu program peringkat komuniti kita kata. Understand? Okey, nampak. So cuba fahamkan benda-benda macam inilah. Understand? Untuk pengetahuan kamulah. Understand? Dan kamu kena tahu ada lagi satu perkara dekat sini tahu. Under Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, untuk peringkat sekolah kita ada satu kelab yang ditubuhkan khas under this Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, iaitu kita ada, kamu pernah dengar lah, kita ada kelab rukun negara. Ini kementerian level lah. Ini adalah dalam pendidikan, sistem pendidikan kita. Under kementerian KPM, kita ada kelab rukun negara. So semua sekolah mesti ada kelab rukun negara. Then, it comes under Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, iaitu satu jabatan bawah Kementerian Perpaduan Negara. Nampak? Okay, dan rukun negara also comes under Kementerian Perpaduan Negara, iaitu under Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Nampak tu? Okay. So sekarang peranan dia sangat senang. Ini adalah general perpaduan lah. So peranan dia adalah mendidik masyarakat supaya cinta akan perpaduan, memelihara, mengekalkan. You cannot memorize word by word like this lah. Too much, right? Understand? Ingat sikit-sikit cukup. Sentuh saja dapat markah. So mendidik masyarakat supaya cinta akan perpaduan, memelihara, mengekalkan dan meningkatkan perhubungan kaum ke arah perpaduan nasional, mempromosikan persefahaman dan keharmonian antara agama, menjalankan wacana perpaduan dan kajian perhubungan kaum. Menjalankan wacana means adalah kita ada ucapan, wacana, menjalankan ucapan atau kita kata perbincangan. Perbincangan secara lisan. Ucapan is lisan. Perbincangan adalah secara lisan. Kita buat pertukaran idea semua mengenai perpaduan. Understand? Dan kajian perhubungan kaum. So we do research about kaum and all that. Understand? Bukan tengok kelemahan dan sebagainya. Kita nak memahami kaum-kaum yang terdapat dalam negara kita. Something like that. Kita buat kajian. How far, sejauh manakah perpaduan itu very strong. Understand? Dan after that kita melaksanakan langkah-langkah intervensi. Intervensi means campur tangan lah. Okay, campur tangan. Intervensi means campur tangan. So kita ada langkah-langkah campur tangan dalam mengurus hal ehwal perpaduan negara dan integrasi nasional. Maksudnya kerajaan ada perkara yang dia akan campur tangan sikit lah. Understand? Okay, nampak. Tapi motif kerajaan campur tangan adalah untuk memupuk perpaduan. Understand? Dan menyediakan show kepada kerajaan. Show kepada kerajaan means kita boleh sediakan recommendation. So we recommend something to the government. So menyediakan show. Show means adalah recognition. Recognition pula. Recommendation. So cikgu letak kat sini dalam ni. Okey. Sebab bila kita baca, kita mesti baca sehingga semua perkataan itu kita faham exactly what we are reading. Bukan pertandingan membaca. Siapa boleh baca penuh dengan tanpa kesalahan sebutan and all that. No. Kita nak tahu. So show means adalah recommendation. So kita recommend kepada government lah dalam menyatakan pendirian negara di peringkat antarabangsa. Nampak? Boleh? Okey. So ini semua adalah under Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Boleh? Dapat? Okey, done. Okey, next kita ada rukun tetangga. Rukun tetangga sangat senang. Ini kawasan perumahan kamu. Kawasan perumahan kamu. So we supposed to have a rukun tetangga lah. Rukun tetangga. Okay, so you boleh nampak kecil-kecil benda ni. Sebab banyak dia bagi dalam buku Zen. All small things. Okay, wait. Cikgu besarkan sedikit.
so that we can see clearly and then we go through benda itu sebab dia ada dalam sukatan, so we just go through saja. Okay, I hope you can see ya. Okay. The first peranan of rukun tetangga, menjalankan apa-apa aktiviti bagi meningkatkan dan mengukuhkan semangat kejiranan. Rukun tetangga adalah lebih kepada taman perumahan kamu, so dia lebih kepada kejiranan. Kamu ingat, kejiranan means perpaduan muhibah. You boleh nampak semua perkataan ni. You cannot memorize word by word like this. I just go through sajalah. Menjalankan apa-apa aktiviti. Rukun tetangga means ini kawasan perumahan kamu. So kawasan perumahan means mesti ada jiran. So menjalankan apa-apa aktiviti untuk meningkatkan semangat kejiranan dan perpaduan. Kamu ingat benda itu cukup. Lain-lain semua adalah banyak perkara lah. Kita ada kerjasama, keselamatan, kebajikan, all that. Kita tak mau sangat detail. Boleh so at least kamu boleh ingat menjalankan apa-apa aktiviti bagi meningkatkan semangat kejiranan dan perpaduan. Cukuplah. Yang lain semua tak ingat pun tak apa. Then after that, kita menerima maklumat mengenai untuk memerhati dan menyiasat semua isu mengenai konflik masyarakat di dalam kawasan dan melaporkan maklumat pemerhatian dan penyiasatan itu kepada pengarah. So maksudnya bila kita terima ini maklumat yang ada konflik lah dalam masyarakat, pelbagai kaum ada konflik, ada isu timbul, so kita terima maklumat tersebut. Kalau orang komplain, kita terima maklumat tersebut. Lepas tu kita buat pemerhatian dan kita menyiasat, and then kita report hasil siasatan kita lah kepada pengarah. Pengarah rukun tetangga kamu lah. Next, mengambil apa-apa langkah yang perlu untuk membolehkan pemastautin means orang yang tinggal di sesuatu kawasan. Pemastautin, kamu tinggal ke mana? Itu maksud dia. Boleh Okay, so you boleh nampak mengambil apa-apa langkah yang perlu atau wajar untuk membolehkan pemastautin melindungi diri mereka daripada apa-apa aktiviti jenayah atau bencana. Orang yang tinggal di kawasan kamu lah, rukun tetangga. So, you kena ambil langkah-langkah untuk melindungi mereka daripada aktiviti jenayah dan bencana. Boleh Okay. Next, menyediakan pengantaraan dalam masyarakat. Okay, pengantaraan means disediakan orang tengah. So, kita panggil pengantara itu sebagai orang tengah. Orang tengah, atau sometimes kita panggil dia mediator. Mediator. So, fungsi mereka adalah orang tengah ni. Dalam bisnes pun ada orang tengah juga, understand? That's different. Itu mengaut keuntungan punya. Ini orang tengah, mediator ini adalah bila timbul pertikaian. So we need somebody dekat orang tengah, a bit neutral. So you complain. So dia akan cuba selesaikan. So dia akan menjadi pendamai. Sebab itu kamu nampak dekat sini. Menyediakan pengantara orang tengah lah dalam masyarakat bagi tujuan pendamaian. Sebab konflik berlaku, pertelingkan berlaku. So you will be in the middle to solve problem dia. Untuk menyelesaikan apa-apa pertikaian atau perselisihan di kalangan anggota masyarakat. So kita menyediakan pengantara. Ini semua adalah fungsi rukun tetangga. Boleh Rukun tetangga means kawasan perumahan. Kawasan perumahan means jiran. Kamu ingat macam itulah, senang. Nampak Okey, dan boleh So, cikgu harap kita ada lebih kurang beberapa topik saja, 3 topik. Sudah habis means 3 topik itu maksudnya all the class form 4 and form 5. The whole textbook cikgu sudah explain kepada kamu setiap satu. Nampak tu? So you have to use recording ini semua sampai try for trials. After trial also can do another round also for before SPM sebenarnya. Understand? Okay, nampak. Still occupied listening to class, remember the facts. Tapi tak payah remember word by word. Boleh tangkap sikit-sikit pun sudah cukup.
Understand? So don't worry, jangan takut tengok benda ni semua. You cukup apa ni banyak, understand? Nampak? Boleh? Okay, next. Okay, kita ada Jabatan Kebudayaan Kesenian Negara. Understand? Itu pun agensi kerajaan, but this one is under different kementerian lah. Understand? So ini adalah under kementerian. So ingat Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional dan juga Rukun Tetangga is under Kementerian Perpaduan Negara. Dan under jabatan ini juga kita ada Kelab Rukun Negara yang ada dalam sekolah lah. Tugas dia pun ini. Nampak tu? And then kita juga ada satu program dalam sekolah. Ini semua kamu kena ingat. Remove. Wait, where's my this one? Okay. Okay, kita ada satu program called Remove. Nampak? Ini yang untuk apa, memupuk perpaduan. So peruntukan come from government lah, understand? Dalam sekolah buat aktiviti untuk memupuk perpaduan. Understand? Dana digunakan lah, understand? Okay, nampak? So kita ada remove. Okay, nampak? Okay, so untuk Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, so this one is under kementerian. Wait, Kementerian Pelancongan. Okay, pelancongan. Under Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia. Ada satu kementerian dengan nama inilah Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia. Okay, under this kementerian lah kita ada Jabatan Kebudayaan dan Kesenian. Bila ada budaya means, of course lah, kita nak rakyat kita fahami budaya, memelihara budaya. Sebab budaya ini adalah aset bagi kita, harta kepada kita, atau kita panggil sebagai warisan, and it can attract tourists lah. Maksudnya pelancongan. And pelancongan adalah sumber pendapatan penting untuk negara kita. Boleh Okay, nampak? Boleh Okay, so you boleh nampak peranan Jabatan Kebudayaan dan Kesenian adalah memantapkan usaha memelihara, mengekalkan dan mengembangkan dan menyemarak seni budaya warisan bangsa. Okay, so untuk promote lah. Yang ini adalah untuk, you ingat salah satu cukup lah. Peranan jabatan ini adalah memelihara budaya warisan bangsa, seni budaya warisan bangsa. Ingat sikit cukup. Atau memantapkan seni budaya warisan bangsa. Lepas tu menggambling elemen seni budaya dan meningkatkan kesejahteraan dan perpaduan bangsa. So macam mana seni budaya ini semua, macam kamu tahu kan, seni budaya tu bila kita ada aktiviti kesenian semualah. So kadang-kadang kita ada cuti-cuti Malaysia punya program, all that, understand? Citra warna Malaysia lah. So ada tarian-tarian semua. So kita ada tarian semua kaum, understand? So boleh nampak tarian, those days kita panggil tarian apa tu? Satu Malaysia, understand? Okay, nampak? So kamu ada elemen-elemen macam itulah. Tapi sekarang kita panggil keluarga Malaysia, understand? Okay, nampak? So keluarga Malaysia ini ada banyak kecil-kecilnya keluarga, semua boleh buat tarian, understand? So kita gambling elemen seni budaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan perpaduan bangsa. Lepas tu kita menggalakkan penglibatan penggiat seni. Ini BM word tu. Penggiat seni means, kamu kena faham, penggiat means adalah aktivis. Inilah kamu bila baca kena tahu exactly apa itu penggiat. Aktivis.
Aktivis ada dalam bahasa Melayu like this. Bahasa Inggeris pun aktivis juga. Aktivis. Nampak? Macam kalau kamu tengok, we need to galakkan penglibatan penggiat seni. Contohnya kalau orang Cina kamu ada lion dance. So you supposed to have a penggiat seni. Orang tua-tua tu, they need to promote, ajar youngsters how to buat itu lion dance dan sebagainya. Understand? So maksudnya dia akan sambung lah. Maksudnya budaya itu akan diwarisi turun-temurun. So we need to have activists atau penggiat seni. Normally penggiat seni normally will be the old people lah. They want to preserve. Understand? Okay, nampak tu. Youngsters itu, dia tengok old people, dia akan masukkan elemen modern sikit-sikit. Nyanyi lagu ni, lepas tu dia letak rap semua dalam sana. Hip hop semua dia letak. Understand? Okay, nampak lah. Whatever lah. As long orang tak give up dengan kita punya lion dance lah. Understand? Nampak tu. Okay, so kita kena galakkan penglibatan penggiat seni dalam bidang ekonomi melalui aktiviti seni budaya. And of course lah, bila penggiat seni ni kamu boleh nampak aktivis kadang-kala. Cikgu beritahu kamu, lion dance saya pernah nampak orang orang India pun masuk. Ada masuk, budak India pun ada masuk. Dan kita juga ada macam tarian tradisional masyarakat India, Bharatanatyam kita panggil. Itu ada orang Melayu satu tahu. Nama dia apa? Ramli Ibrahim. Understand? Cikgu lupa nama dia. Dia memang sangat famous. Understand? Dia suka tarian India. Klasik punya tahu. Understand? Classical. Understand? Malay. Dancing very classical Indian. Saya pun tak tahu. Understand? Classical punya. Saya tengok saja. Tapi dia boleh menari. Understand? Dan dia pernah dapat anugerah semua daripada kerajaan negara India tahu. Understand? They were amazed. How can Malay, satu bangsa yang lain, suka tarian masyarakat India dan boleh menari macam orang India. Azan, okay, Ramli Ibrahim nama dia, pernah mistaken. Azan, okay, nampak penggiat seni lah, ni semua penggiat seni. Dan menyokong pertumbuhan pelancongan negara melalui aktiviti seni dan budaya lah. Kamu tahulah, pelancongan ini, kamu tahu, seni budaya semua adalah produk pelancongan. We need to preserve all this. Sebab itu kita ada Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia. Nampak tu? Okey, menyokong pertumbuhan pelancongan negara melalui aktiviti seni dan budaya. Okey, dan the last agency adalah Jabatan Penerangan Malaysia. Jabatan Penerangan Malaysia means kamu kena faham, Jabatan Penerangan Malaysia, this one is under kementerian apa? Okey, so under kementerian, sekarang kita panggil dia Kementerian Komunikasi. Komunikasi dan Multimedia. Dulu kita panggil dia Kementerian Penerangan. So the RTM, radio station, government semua. RTM kamu tahu kan? Betul RTM? Kau tengok Astro saja all the time. Astro pun ada RTM lah. RTM means adalah, nama penuh dia adalah Radio Television Malaysia. Nama penuh dia RTM. Understand? So those days, zaman saya kecil, Television Malaysia tahu. RTM kita ada beda. Television Malaysia hanya ada RTM 1, RTM 2 saja. Television Malaysia. And after that, swasta TV pertama adalah TV3. Then only NTV7 came. Sekarang sudah kamu tahulah, ada Astro semua. Understand? Nampak satellite TV already sekarang. Internet TV also got Unify and all that. Understand? Sudah canggih already. So sebab itu kementerian ini pun daripada Kementerian Penerangan, dia sudah jadi Kementerian Komunikasi dan Multimedia, and Jabatan Penerangan wujud daripada those days.
Dulu kita panggil Kementerian Penerangan. Tapi sekarang kita panggil dia Kementerian ini, dan jabatan itu kita panggil Jabatan Penerangan Malaysia under this kementerian. Okay, so tugas dia adalah penerangan means you tahu tak? Ini adalah alat kerajaan. Kerajaan punya alat lah untuk beritahu rakyat. Ini message government. Understand? So meningkatkan kefahaman, sokongan dan keyakinan dan penglibatan masyarakat terhadap dasar dan program kerajaan. So they will promote polisi kerajaan lah. Program kerajaan ke arah membina masyarakat, membina negara bangsa yang bermaklumat, progresif, berintegriti, sejahtera dan serta bersatu padu. So RTM also playing important role lah. Sebab tu dalam RTM memang ada tayangan gambar Cina pun ada, tayangan gambar Tamil pun ada, Hindi ada, semua ada sikit-sikit. Understand? Okey, nampak. So RTM 1, RTM 2, memang pelbagai kaum punya, masa Chinese New Year ada program juga mereka buat. Understand? Tapi RTM is under government. So RTM adalah salah satu jabatan di bawah Kementerian Penerangan Malaysia. Understand? Bukan kementerian, sekarang Jabatan Penerangan Malaysia under Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Dulu masa kecil cikgu tinggal dekat dengan RTM. RTM ada dekat pantai dalam tu. Cikgu punya dekat Pantai Baru, dekat saja. Jalan kaki boleh sampai RTM. Rumah cikgu terlalu dekat. Understand? Those days, masa zaman kecil. Dan bila bapa cikgu retire baru datang Puchong. Understand? Okay, so RTM semua cikgu tahulah pernah pergi sana semua. Understand? Okay, nampak. Boleh So Jabatan Penerangan ini actually must promote, tengok, bersatu padu. So you boleh kata meningkatkan kefahaman masyarakat terhadap dasar dan program kerajaan ke arah pembinaan negara bangsa yang bersatu padulah. Jadikan dia lebih kepada perpaduan saja. Yang bermaklumat, progresif, berintegriti semua tak mau. Understand? You cannot remember the whole thing. Kalau mereka tanya apa-apa peranan lah. Boleh faham? So ingat sikit-sikit sudah cukup. Boleh dapat Okey, dan memang benda ni banyak tau. Tengok nota dia, langsung nangis tadi. And you read the textbook, see how full like this. Nampak? Okay, all this kementerian lah, logo semua kalau boleh cuba ingat. Nampak? Okay. Next. Ni semua senang, cepat kita boleh habis. Kepentingan amalan perpaduan dalam masyarakat majmuk. Masyarakat majmuk means masyarakat pelbagai kaum. Understand? Okay, apa kepentingan amalan perpaduan adalah kalau kita bersatu, maka kita boleh mengekalkan kedaulatan dan keselamatan negara. Sebab bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Understand? So kita kena bersatu kalau kita nak kekalkan kedaulatan dan keselamatan negara. Dan bila kita bersatu, ada perpaduan dan sebagainya, dan ini akan meningkatkan keyakinan pelabur asing. Negara yang sangat aman, sesuai untuk pelaburan. Understand? Dan ini akan mengukuhkan ekonomi negara kita. Dan bila ekonomi semua okey, kita rakyat dapat menikmati pelbagai kemudahan berkualiti. Understand? Dan rakyat juga dapat hidup dalam suasana harmoni. So benda ini sangat senang. So perpaduan is very important. Understand? Sebab itu masa kecil semua bapa ada story adik-beradik gaduh. Understand? Bapa kata you tak boleh gaduh lah. So dia ambil example, dia ambil lidi. The broomstick tu. Lidi. Dia bagi satu. Suruh patahkan. Mudah patah. Dan after that dia ikat semua penyapu tu, lidi tu, suruh patahkan, dia tak boleh. Sebab tu dia kata bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Understand? Nampak tu. So kepentingan perpaduan sangat senang. Nampak? Untuk mengekalkan kedaulatan dan keselamatan negara,
Bila everything is okay, pelabur yakin dia akan labur dan ini akan mengukuhkan ekonomi kita. Dan bila ekonomi okey, kita rakyat semua akan menikmati peluang pekerjaan, ada pendapatan, so mereka boleh menikmati pelbagai kemudahan berkualiti dan mereka dapat hidup dalam suasana yang harmoni, tak ada gaduh dan sebagainya. Okey? Okey, dan next, cabaran. Cabaran. I've told you ada beberapa topik dalam sukatan kamu, dia ada cabaran. Kalau cabaran means dia adalah bahagian favorite untuk essay. Dan satu lagi favorite adalah soalan 4 markah yang ada fakta, ada huraian. Ada fakta, ada huraian. Itu memang bahagian inilah cabaran, semua comes under there. Zen, Okey, cabaran yang mereka bagi adalah dia ada 4 cabaran. Okey, cabaran. It's not easy untuk mengekalkan, membentuk perpaduan. Tahu, it's not easy. We got a lot of challenges. So what kind of a challenges we have? Cabaran. Satu adalah sekarang zaman teknologi maklumat. So maka kita ada cabaran penyebaran maklumat palsu dan negatif. So too much of negative things about perkauman and all that tersebar luas, menjadi viral, tular di media sosial. So penggunaan media sosial tanpa had. Isu perkauman sentiasa diungkit. Understand? Nampak tu. Okey, so ini adalah salah satu cabaran. Nah, hadapi cabaran ini Zen. Okey, next. Penguasaan bahasa kebangsaan yang lemah. So you kena faham kalau Malaysia means bahasa kebangsaan kita adalah bahasa Melayu. Understand? So bila kita ada bahasa Melayu, bahasa yang sama semua orang cakap, senang untuk kita nak memahami individu lain lah. Something like that. Boleh komunikasi, boleh fahami individu lain. So penguasaan bahasa kebangsaan yang lemah, itu pun cabaran juga. Sebab ada banyak orang mempunyai kelemahan menguasai bahasa kebangsaan. They cannot conquer bahasa Melayu. Lepas tu mereka kurang peka terhadap kepentingan menguasai bahasa kebangsaan. Understand? Sebab ada, you see, bahasa kebangsaan is nationality lah. Of course bahasa ibunda is penting, tapi bahasa kebangsaan juga penting. Dan juga bahasa lain also good. Understand? Jangan kita terlalu agung-agungkan bahasa Inggeris sehingga kita abaikan bahasa kebangsaan. Jangan kita terlalu kepada bahasa ibunda sehingga mengabaikan bahasa kebangsaan. Actually all the language is important. Macam like Singapore, they promote macam inilah. First language adalah English, second adalah BM tau. Lepas tu mereka kena kuasai bahasa ibunda. So they must master 3 language. Itu sistem pendidikan lah mereka. Understand? Tapi dalam Malaysia, bahasa Cina ada pelajar yang tak ambil, peringkat SPM tak ambil. Bahasa Tamil, ada pelajar India tak ambil bahasa Tamil. Understand? So Singapore dia amalkan have to master 3 language. Itu semua bergantung kepada dasar kerajaan. Understand? Okay, nampak. So they must master 3 language dekat sana. Itu sistem pendidikan mereka lah. Boleh? Okay. So ini pun masalah menguasai bahasa kebangsaan yang lemah. Understand? Even India also. Bukan bahasa Tamil, bahasa Hindi yang menjadi bahasa kebangsaan mereka. Dan Hindi also, dalam negara India banyak orang tak kuasai bahasa kebangsaan. So mana-mana pun benda yang sama. Itu adalah satu cabaran. Penguasaan bahasa kebangsaan yang lemah. Next, kita ada masalah juga. Hampir semua negara ada pelbagai keturunan, pelbagai agama dan sebagainya. Maka apa kita kena buat adalah kita kena menerima, menghormati, mengurus. Tetapi masalah dekat sini adalah kurang menerima, menghormati dan mengurus kepelbagaian kaum lah. Actually menerima dan menghormati adalah kita. Kita menerima, kita hormati. Mengurus adalah dibuat oleh management lah. Selalu saya beritahu mengurus means management. So maksudnya kalau saya adalah pengetua sekolah means saya bukan pengetua untuk masyarakat India, saya adalah pengetua kepada masyarakat Cina, Melayu dan juga India. Understand? Okay, nampak tu. So saya kena fikir macam itu. So saya kena menguruskan murid saya yang pelbagai kaum. At the same time saya adalah
pengetua bukan pengetua India, pengetua untuk semua. Zen, something like that lah. So maksudnya nak menguruskan cikgu pun adalah tugas pengetua lah. So saya kena uruskan guru-guru pelbagai kaum. Zen, itu yang kamu kena tahulah, sebab itu kamu kena pandai menerima. So you have to read and kamu kena mengenal lah. Ini dia. Nanti mengenal itu sudah masuk dekat isi keempat. Okay. Ini kurang menerima, menghormati dan mengurus. So ada sikap prejudis terhadap kaum lain. So I tell you what is prejudice. Prejudice means adalah sikap weird benda ni. Sikap purposely tidak suka, sikap yang tidak suka sikap yang tidak suka atau kata perasaan lah, perasaan tidak suka yang tidak berasas. Kamu ada sifat like kebencian sikit, negative feelings yang tak masuk akal lah. It is not even berasas, doesn't make sense. Something like that. Perasaan tidak suka yang tidak berasas terhadap sesuatu kaum. Benda ini, kalau benda ini berlaku, beda. Cikgu kecilkan sikit. Perasaan tidak suka yang tidak berasas, doesn't make sense. Why you want to hate people we don't know, understand? Nampak? Doesn't make sense at all. After all, kita semua rakyat Malaysia. Kita berbeza, tetapi kita mesti ada unity. Tapi ini prejudice. Maksudnya kita boleh panggil yang ini juga like prasangka buruk. Nampak? Prasangka buruk. Understand? Okay, nampak. So kadang-kadang kawan serve cikgu food. So mereka tahu cikgu vegetarian. Maka mereka akan beritahu lah, Suresh, bila mereka ada food itu kadang-kadang dia nak offer. I don't know lah whether yang ni kamu boleh makan ke tak boleh makan. Kau makan telur tak? Nampak? It shows that mereka belum understand apa konsep vegetarian. They roughly know lah. Bukan unsur haiwan, tetapi dia tanyalah, ini boleh makan ke, ini tak boleh makan ke. Understand? Nampak? Boleh. So maksudnya I cannot think like this tau. Prasangka buruk means apa tau? Definitely they will give something not good to me to eat. Dia akan campur benda yang saya tak sepatutnya makan. Understand? I will never have that kind of thinking. I will see sometimes they don't understand what is vegetarian. Kadang-kadang kita faham yang ada orang yang tak faham apa itu vegetarian. Tapi sekarang hampir banyak orang sudah tahu apa itu vegetarian. Understand? Even dalam sekolah apa-apa activity also they will ask, okay, Friday anybody vegetarian? Nampak tu. Bila mereka nak order food, memang mereka akan tanya. So you can see now is a bit different compared to those days. Understand? So always macam cikgu lah. Kalau cikgu nak offer food kepada orang Melayu, saya tahu mereka ada konsep halal and all that. So maka I'll make sure that I get the halal food for them lah. Understand? Okay, nampak. Dan selalunya saya kalau vegetarian tak jadi masalah sangat lah, sebab kita ni vegetarian ni adalah orang yang pious a bit. Pious maksudnya bukan bias, pious. Maksudnya mereka kuat agama sedikit. So kalau kuat agama means definitely any agama. So kalau kamu adalah orang yang jenis yang beragama spiritual means we don't simply offer somebody food lah, bad things. So kita tak ada, kita mesti hilang ini prasangka buruk, prejudis terhadap kaum lain. Purposely, I don't know, tak ada asas langsung. Kamu tidak suka terhadap sesuatu kaum. Doesn't make sense at all. Understand? Dunia apalah sekarang, dunia sudah sangat maju lah. Understand? Masih lagi prejudis semua.
Ada prasangka buruk terhadap kaum lain. Azan, weird fellas. Azan. Lepas tu dia ada benda ni, kurangnya sikap toleransi. Saya marah tau. Sebab toleransi ini adalah nilai universal. So sekarang kamu tak boleh buat ayat dengan nilai universal, right? So toleransi ini cikgu nasihatkan kamu supaya gantikan dengan perkataan bertolak ansur. Maksudnya kurangnya sikap bertolak ansur dalam masyarakat berbilang kaum. So gantikan toleransi dengan bertolak ansur. Ini nasihat saya kepada kamu lah. Sebab kita takutlah peraturan tak boleh gunakan nilai universal semasa buat ayat. Azan, okey, nampak. And the last one adalah kurangnya pemahaman agama dan kebudayaan kaum lain. Sebab itu subjek pendidikan moral is a very good subject lah, sebab kamu belajar tentang kaum lain. And then even pendidikan, dulu ada pendidikan civic dan kewarganegaraan. Itu pun very good subject. Understand? Nampak tu? Okey, di mana kita mengenal, kita belajar tentang budaya kaum lain lah. Okey, tapi yang ini adalah, kenapa cabaran dia adalah banyak orang yang kurang pemahaman agama dan kebudayaan kaum lain. They don't understand. You don't read means you don't understand lah, simple. Kurangnya menghormati. Then what happen is kamu akan kurang hormati agama, kepercayaan dan budaya kaum lain. Dan kamu kurang sensitif terhadap agama, kepercayaan dan budaya kaum lain. Satu, kamu tidak hormati and you're not sensitive. Understand? Okay, nampak tu. So kadang-kadang kita cikgu nampak kawan-kawan cikgu makanan lah satu. Lagi satu, they will give fruits and all that. Understand? Mereka balik kampung, understand? Kelantan ke Terengganu, they will bring a lot of rambutan lah, durian and all that. Itu semua kita memang makan lah. Itu tak jadi masalah untuk orang vegetarian. Understand? So they will give food and all that. So they share foods. And then mereka tahu cikgu vegetarian. Understand? Okay, nampak something like that. So mereka sensitif. Understand? Sebab itu bila ada food saja, let's say saya tengok, ayo Suresh ni kau tak boleh makan ni. Ada ikan bilis lah, sorry lah. So you can see they are sensitive. They know, they respect. So itulah tapi cabaran dia adalah banyak orang, ada juga orang yang kurang faham. So kita kena educate people lah. Belajar tentang budaya dan adat resam kaum lain. Understand? So that kita boleh hormati dan kita sensitif. Kita ambil kira keperluan mereka dan sebagainya. Boleh? Dan the last one adalah perasaan. So when perpaduan is there, everything is okay, means kita rasa gembira dan kita rasa syukur. Okay? Okay, dan we go for the question. Soalan dia, soalan topikal. Of course tadi kamu nampak tu apa itu? Contoh celebration semua ada kan tadi kamu belajar. Activity patriotic. So bila ada sambutan kemerdekaan, they can put one soalan and ask. Kalau ada rukun tetangga, they can ask. Understand? Satu soalan. Any soalan they can ask. Understand? Tapi cabaran will comes under essay. Understand? So take note. Boleh Okay, nampak. So gambar di bawah menunjukkan sambutan bulan kemerdekaan. Kamu nampak 3 mu ini, India, Melayu, Cina. Understand? Pegang bendera Malaysia, jalur gemilang. Okay. So the first question is a very simple question. Okay, apakah perasaan anda apabila melihat gambar di atas? Dan berikan alasan 3 markah. So that means perasaan kamu 1 markah, followed by 2 alasan kamu kena bagi, right? Understand? Ini semua daripada dulu kamu tahulah, ini semua tak jadi masalah sangat kepada you. Okay, so perasaan dia adalah gembira. Paling simple. And you narrate alasan anda, alasan saya boleh, tapi alasan saya tak ada markah. And give 2 alasan lah. Okay, the first alasan adalah you boleh sambung dekat tepi Understand? Atau kamu nak start baris baru. You tengoklah baris baru. Understand? So actually sepatutnya mesti ada lagi 2 baris tau. Tapi yang ni memang tak cukup barisan. Understand? Saya tengok soalan saya tahu. Understand? Okay.
Kenapa you gembira? Alasan you lah. Gambar ini menunjukkan keutuhan. Keutuhan strong kita punya perpaduan, keutuhan perpaduan dalam kalangan penduduk di negara kita. Nampak. We are very strong, united. Keutuhan perpaduan dalam kalangan. So, happy to see pelbagai kaum bersama. Okay, dan kita juga gembira kerana rakyat Malaysia dapat hidup bersatu padu, bersatu padu walaupun terdiri daripada latar belakang. Latar belakang keturunan atau latar belakang bangsa yang berbeza. Nampak? Happy to see. Rakyat Malaysia ni ada perpaduan. Understand? Kita tak adalah sampai macam tengok orang Palestin dengan orang Israel. Understand? Semua duduk di satu negara, understand? Dan all the time gaduh. Understand? Okay, nampak. So mereka adalah tinggal di satu negara, berpecah dan sebagainya, sehingga mereka boleh bom each other. Paling bom semua, understand? Berperang macam itu. Perang saudara and all that. Keturunan sama, ada juga negara yang keturunan sama pun bergaduh. Ada. So hanya mereka beza sikit-sikit. Ini Malaysia kita gembira sebab totally kita beza macam mana pun, we can live together. Azan, okay, nampak something like that lah. Okay, yang ini selain sambutan bulan kemerdekaan, so you ada belajar kan, selain daripada bulan kemerdekaan is the patriotic one lah. So jangan tulis ini, yang lain kamu boleh tulis. Nampak? Okay, okay. So selain daripada sambutan bulan kemerdekaan means, so you boleh kata majlis keramaian. Okay, majlis keramaian kalau kamu tulis, atau kamu tulis apa yang ada dalam sini. Rumah terbuka. Mana-mana satu kau tulis diterimalah. Jangan tulis majlis keramaian dekat bawah kamu pergi tulis rumah terbuka. Sebab it comes under same category. So the first one cikgu mungkin bagi markah, second one saya tak bagi markah. So saya tulis dia adalah macam ulangan isi, tak mau bagi. Okay, so either you write here majlis keramaian atau kamu tulis rumah terbuka. Salah satu. Rumah terbuka adalah salah satu contoh amalan perpaduan di negara kita. Okay, another one adalah aktiviti sukarelawan. Kesukarelawan, sukarelawan. Kesukarelawan, okay, nampak. Yang ni pun ada dekat sini lah, aktiviti kesukarelawan. Atau kamu kata melakukan hikmat community. Mana-mana satu match, just bagi markah. Nampak tu? Boleh, okay. Atau kita tulis dekat sini lah. Okay, wait for a while. Cikgu punya bateri, cikgu tak tengok, cikgu connect dulu, wait. Okay, berapa banyak tinggal. Okay, wait, Okay, cikgu letak charger dia lah.
Sikit lagi ya. We'll finish. Don't worry. Don't write under same category ya. So kamu kena pandai ya bila kamu tulis jawapan. Okay. So aktiviti sukarelawan kamu tulis. Okay, aktiviti sukarelawan atau kamu kata program khidmat community lah. Let's say kamu kata program khidmat community. This one under same category tau. Sebab dia masuk dalam aktiviti kesukarelawan. Kesukarelawanan. AN lah. Ini nampak. And program community comes under same category. Asen, take note lah. Kalau tidak nanti, let's say kalau kamu tulis the first one, activity kesukarelawan. And second one, kamu tulis hikmat, program hikmat community means. Sebab bila kita sediakan jawapan, memang kalau cikgu sediakan skema jawapan, memang kita letak mengikut buku teks. Kategori mengikut buku teks. Sebab itu, facts dalam buku teks itu kamu kena tahu. Understand? Bukan word by word. Lebih kurang. Benda ini same kategori. Itu semua kamu kena tahu. Kalau tidak, nanti kamu senang-senang hilang markah. Sebab dia benda yang sama. Boleh ya? Okay, next. Soalan yang agensi kerajaan semua belum disoal lah. So they can ask, namakan 2 agensi kerajaan berperanan untuk memupus semangat perpaduan. So kamu tahulah, understand lah. So kamu ada 4 kan dekat sini ya. All this is consider agensi kerajaan, jabatan, rukun tetangga tu, jabatan and the jabatan. Understand? Semua. So write the simple one lah. Understand? So let's say kamu tulis sebab agensi kerajaan means, so kita ada jabatan. Paling senang adalah Jabatan Penerangan, RTM itu, Jabatan Penerangan Malaysia. Okay, then after that you can write there Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara. Okay, mana-mana agensi lah. So kita ada lebih kurang 3 jabatan plus with rukun tetangga, so you can write. Sebab dia still under agensi kerajaan. Bawah Kementerian Perpaduan Negara, under Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Boleh ya? Okay. Dan the last one adalah cabaran. Baca soalan betul-betul lah. Dia tanya huraikan cabaran. Huraikan cabaran. So you have to give cabaran and huraikan. Dan you tengok markah dia adalah 3. So kalau 3 means, ini bukan 3 cabaran berbeza. So yang ini kamu kena tengok, dia kena huraikan 1 cabaran. Fakta 1. Dan kamu kena bagi huraian atau contoh for it. The first one. And then another huraian or contoh for it. Nampak? So 1 fakta, 2 huraian. Baru betul. Kecuali kalau soalan tanya macam ini. Soalan tanya huraikan cabaran atau huraikan cabaran dan dia letak macam ini ya. Okay. Huraikan cabaran dan dia letak Roman 1, Roman 2, Roman 3. Kalau macam ini clearly 3 markah cabaran dan dia letak Roman means 3 cabaran. Dalam satu ayat lah. Setiap satu. Boleh Okey, nampak. So tengok betul-betul. Cabaran 3 ni. Atau dia terus kata nyatakan 3. Ada perkataan 3 means lagi senang. 3 means kalau Roman tak ada pun kamu tahu, sudah tahu. If 3 means tak ada Roman. Uraikan 3 cabaran. Dia tulis dekat sini 3 cabaran. Dan tak ada Roman means pun kamu tahu memang kita kena tulis 3 cabaran. Understand? Tapi soalan ini adalah dia kata huraikan cabaran saja. So 1 cabaran dan bagi penerangan dia. Understand? Okey, so cikgu bagi jawapan untuk ini.
Salah satu adalah kamu tahu kan, penguasaan bahasa kebangsaan, very bad. Okay, so cabaran, so you boleh kata, you nak tulis perkataan cabaran boleh dekat depan, kalau tak tulis pun tak apa. So better write lah, cabaran penguasaan bahasa kebangsaan yang lemah. Then you explain benda ini. Apa cabaran ini? Ada segelintir, jangan cakap semualah rakyat Malaysia, but some people in Malaysia lah. Ada segelintir rakyat yang lebih mementingkan, lebih mementingkan bahasa ibunda dan jarang menggunakan bahasa kebangsaan. Okay, then you can give another one. Pada masa yang sama, ada juga segelintir yang mengagungkan bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris tu penting lah, tapi ini too much already. Bahasa Inggeris dan kurang peka terhadap kepentingan menguasai bahasa kebangsaan. Nampak? Boleh, Okay, so bila cikgu post dia punya apa itu, borang yang ni semua latihan tu, so you ambil, when you revise, you tulis cepat-cepat. Understand? Semua ini cikgu settle down dalam bulan ini. Understand? Before you go into school. Understand? Okay, nampak. So that lebih kurang sukatan dihabiskan lah. Walaupun cikgu adalah guru tingkatan 5 kamu, tetapi tingkatan 4 pun kita manage to finish. Understand? Fully. Understand? Okay, nampak. Boleh, dan soalan dia. Soalan struktur. Okay, so I'll stop here. Wait, cikgu stop recording dia.